Selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan falsafah dan isu semasa USK 10102. Kami dari grup kumpulan 5. Tajuk hari ini yang kami ingin dibentangkan ialah kadar pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran ialah seorang yang ingin bekerja tetapi tidak dapat apa-apa pekerjaan. Kadar pengangguran ialah nisbah antara jumlah pengangguran dan jumlah tenaga buruk pada masa tertentu. Untuk pengangguran bermusim, dia berlaku pada masa tertentu je. Contohnya dalam sektor pertanian dan perikanan. Semasa musim tengkujuh, para nelayan tak dapat ke laut untuk tangkap ikan, sebab tu mereka terpaksa menganggur. Terusnya bagi pengangguran tak ketara, kebiasaannya berlaku dalam sektor pertanian. Pengangguran ni banyak terjadi dekat negara-negara yang mempunyai pertambahan penduduk yang tinggi dan tak seiring dengan pertambahan keluasan asas tanah. Untuk pengangguran kitaran, pengangguran ni bila pengeluaran ekonomi jatuh, kitaran ekonomi akan menurun dan pengangguran akan meningkat. Seterusnya bagi pengangguran struktur selalu terjadi dalam sektor industri dan pembinaan. Contohnya tenaga buruh yang tak ada kelayakan atau kemahiran dalam sektor. Untuk pengangguran teknologi pula, contoh yang kita boleh lihat ialah postman yang hilang pekerjaan sebab adanya telefon pintar. Jadi dia tak perlu hantar surat sebab semua boleh dihantar melalui email ataupun telefon pintar. Yang terakhir, pengangguran geseran iaitu dia bersifat sementara sahaja. Contoh dia individu yang tak bekerja sebab sedang mencari ataupun tunggu pekerjaan baharu, serta pelajar yang belum mendapat pekerjaan kerana baru sahaja menamatkan pengajian. Faktor penyumbang kepada kadar pengangguran. Yang pertama, sikap graduan yang terlalu memilih pekerjaan. Graduan pada masa kini lebih cenderung kepada bekerja dalam pejabat berbanding bekerja di ladang. Ini menyebabkan kadar pengangguran meningkat disebabkan oleh sikap mereka itu sendiri. Yang kedua, lemah dalam bahasa Inggeris. Ramai pelajar lepasan SPM tidak dapat menguasai bahasa Inggeris akan menyebabkan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, kebanjiran pendatang asing. Warga asing dari Thailand, Vietnam, Indonesia dan sebagainya menganggapkan Malaysia sebagai syurga buat duit. Mereka mendapat pekerjaan dengan mudah terutamanya dalam sektor pembuatan dan perindustrian. Ini menyebabkan warga tempatan tidak dapat peluang pekerjaan seperti mereka. Yang keempat, kursus yang tidak diiktiraf. Setengah pihak pengajian menawarkan kursus pengajian yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. Hal ini menyebabkan apabila graduan sudah menamatkan pengajian, sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana kursus yang mereka mengambil itu tidak diiktiraf. Kesan bagi falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, menunjukkan keadaan tidak tenteram dalam keluarga disebabkan pertelingkahan dan pergaduhan yang berlaku di antara ibu dan bapa atau di dalam keluarga. Ketika pandemik COVID-19 sedang melanda dunia di mana ramai yang dibuang kerja, diberi cuti tanpa gaji dan ketika itu peluang kerja amatlah tipis, maka lahirlah penganggur yang ramai. Peningkatan kejadian antisosial, mereka sanggup melakukan rompakan, pembunuhan dan lain-lain kegiatan antisosial untuk mendapatkan wang. Ini akan menyebabkan potensi individu berkembang dalam keadaan negatif akibat daripada pengangguran. Yang ketiga, pembangunan negara akan terbantu. Pelabur asing kurang yakin untuk melabur dalam negara. Pelabur asing akan menganggap kerajaan tidak cekap dalam menguruskan pentadbiran negara. Yang keempat, penganggur akan mengalami masalah kewangan dan menyebabkan hidupnya bergantung kepada orang lain. Mereka juga tidak akan mempunyai wang bagi memenuhi keperluan harian jika tidak bekerja. Ada segelintir penganggur yang tidak berfikir panjang dan membuat pinjaman secara haram. Seterusnya adalah kesan masalah pengangguran kepada rukun negara. Kadar pengangguran yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat berdepan dengan investasi dan mengganggu kestabilan, keharmonian dan perpaduan yang menyangka prinsip rukun negara. Jadi, hari ini kerana kebanyakan syarikat swasta merasakan bahawa kepayaan wanita lebih rendah daripada kepayaan lelaki. Jadi, kerana pengangguran antara jantina adalah tidak seimbang,
dan banyak persatuan ditubuhkan hanya untuk melindungi hak wanita. Jadi menyebabkan lelaki dengan perempuan tidak lagi boleh bergaul secara antara satu sama lain secara harmoni. Hal ini memberi impak yang besar terhadap rukun negara. Seterusnya, kesan masalah pengangguran kepada konsep sejahtera. Yang pertama, mengurangkan pendapatan negara. Kesan masalah pengangguran kepada konsep sejahtera adalah mengurangkan pendapatan negara. Hal ini demikian kerana apabila kadar pengangguran meningkat, maka pendapatan atau keuntungan akan berkurangan. Pengangguran ini secara tidak langsung menyebabkan kesejahteraan negara terganggu. Kedua, meningkatkan kadar kemiskinan dalam negara. Apabila pengangguran meningkat, ramai masyarakat yang tidak mampu mendapat pendapatan seperti pekerjaan yang tetap. Yang ketiga, kadar jenayah semakin meningkat. Kadar jenayah dalam kalangan masyarakat meningkat. Hal ini kerana banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan tetap disebabkan pengangguran. Contohnya, masyarakat akan melakukan tindakan seperti merompak dan meragut. Hal ini kerana mereka kesempitan kewangan. Seterusnya adalah langkah untuk mengatasi masalah pengangguran. Langkah utama yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran ialah mempelbagaikan sektor ekonomi. Dengan cara ini, lebih banyak peluang pekerjaan yang boleh didapati. Dengan cara ini juga, keberatan seseorang pekerja akan dikurangkan kerana akan ditugaskan oleh orang lain. Selain itu, kerajaan boleh meningkatkan kebolehan dan kelayakan. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kebolehan dan kelayakan. Salah satunya adalah menghadiri kursus, melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi dan sebagainya. Cara ini akan membolehkan rakyat negara kita untuk memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Seterusnya adalah langkah untuk mengatasi peningkatan kadar pengangguran adalah pihak berkuasa mestilah meningkatkan kawalan dan pengawasan di sepanjang pantai dan sempadan negara kita. Dengan cara ini kita boleh menyekat kemasukan pendatangan asing yang ingin bekerja di negara kita dengan cara pencerobohan. Selain itu, langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan pengangguran adalah pembiayaan komersial, terutamanya pembiayaan untuk golongan muda. Pihak bank sendiri telah perlu memudahkan untuk mendapatkan pinjaman peribadi bagi membantu golongan muda memulakan perniagaan kecil mereka. Seterusnya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan biasa, pengangguran geseran tidak akan menyebabkan masalah kerana ia hanya sementara. Kadar pemindahan kerja yang tinggi sebenarnya mendorong syarikat untuk memperbaiki diri tanpa perlu berpindah ke syarikat lain. Akhirnya, kerajaan harus mengukuhkan pengenalan kepada negara melalui pameran dan lawatan delegasi ekonomi ke negara lain. Lawatan ini dapat menyedarkan lebih banyak negara luar tentang kelebihan dan kepentingan menjalankan perniagaan di Malaysia. Secara rumusan, hal ini boleh dikatakan fenomena pengangguran yang berlaku di Malaysia merupakan satu kerugian yang amat besar kepada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi negara Malaysia. Selain itu, pengangguran merupakan isu yang sangat serius yang mendatangkan kesan negatif kepada sektor-sektor di negara Malaysia, terutamanya dalam sektor ekonomi. Masalah pengangguran ini hanya dapat diatasi jika semua pihak bekerjasama untuk menyelesaikan masalah pengangguran ini. Sekarang kami akan pergi ke minit mesyuarat. Perkara pertama, ahli-ahli membincangkan mengenai isu tajuk untuk tugasan esei dalam WhatsApp. Beberapa tajuk telah dibincangkan iaitu COVID-19, pengvaksinan dan kadar pengangguran. Keputusannya adalah majoriti ahli-ahli memilih kadar pengangguran sebagai isu tajuk kami. Kedua, pemilihan ketua kumpulan dijalankan. Keputusan adalah Siti Nur Nadra Nabiha binti Muhammad Asmawi dipilih sebagai ketua kumpulan. Bahagian tugasan kerja khusus dan perbincangan tentang tajuk dilakukan bagi memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Keputusan tindakan adalah ahli kumpulan 5 mengadakan seksi pembincangan di dalam Google Meet
Keempat, perbincangan tentang kerja khusus. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan perbincangan mengenai kerja khusus yang kurang faham dengan jelas. Kelima, perbincangan bahagian untuk pembentangan dalam kumpulan 5, membahagi tugasan dilakukan dalam Google Meet. Keenam, pembentangan kerja khusus. Setiap ahli kumpulan membentangkan bahagian masing-masing. Sekian, terima kasih.